Okey, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Ahli-ahli yang berhormat, sebagai mukadimah, saya ingin merafakkan sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang menitipkan titah pesanan, nasihat serta ingatan kepada kita semua ahli-ahli Dewan Negeri Selangor supaya berusaha membaiki kekurangan, memberikan khidmat yang terbaik dan sentiasa berusaha untuk cakna kepada semua permasalahan rakyat. Keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terhadap kesejahteraan serta kebajikan rakyat Selangor membuktikan bahawa baginda seorang individu yang memiliki sifat kepedulian dengan izin concern dan rahmah, compassion yang tinggi, terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pemerintah. Kualiti kepimpinan serta kewibawaan baginda sebagai pemerintah ulung turut dibuktikan dengan kestabilan politik yang dinikmati oleh negeri Selangor meskipun negara dibadai oleh krisis politik pasca pengkhianatan mandat rakyat, iaitu langkah Sheraton yang didalangi oleh Bukit Antarabangsa antaranya, yang menyaksikan berlakunya ketidakstabilan dan perubahan kerajaan di beberapa buah negeri. Dalam ketidaktentuan politik negara dan beberapa buah negeri yang terlibat, berkat kepimpinan dan kewibawaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, negeri Selangor kekal stabil bukan sahaja dari segi politik, bahkan turut mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dari tahun ke tahun. Jika dihimbau dari aspek sejarah, tidak salah jika saya mengatakan bahawa wibawa serta kekuatan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku boleh disamakan seumpama sosok Sultan Mansur Shah yang memerintah negeri Melaka di era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dahulu. Sejarah merakamkan di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, negeri Melaka merupakan sebuah negeri yang makmur, kaya dan dihormati oleh negeri-negeri di sekitarnya. Negeri Melaka bukan hanya dikenali sebagai sebuah negeri yang hebat dari segi kekuatan ekonomi, bahkan cukup stabil dari segi politik dan pentadbiran. Kestabilan politik negeri Melaka ketika zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah ketika itu pernah diduga krisis lantaran perbalahan hebat di antara dua orang Laksmana, iaitu Hang Tuah dan Hang Jebat. Pertikaian di antara dua tokoh ini dirakamkan dalam Hikayat Hang Tuah sehingga mencetuskan ketidakstabilan politik di negeri Melaka. Namun demikian, krisis tersebut berjaya ditangani dengan baik berkat kebijaksanaan Bendahara Tun Perak selaku Ketua Pentadbiran Kerajaan Negeri yang membantu Sultan Mansur Shah dalam membuat keputusan demi keamanan dan kestabilan negeri Melaka. Jika kita hayati Jelasan saya. Penjelasan. Terima kasih. Hang Tuah adalah tokoh besar dan dia adalah seorang yang cerdik dan bijak. Dia menguasai bahasa Jawa, bahasa Tionghoa, bahasa Tamil, bahasa Siam, bahasa Melayu, dan telah dididik oleh 11 orang guru-guru yang dikatakan lebay, istilah lebay. Pokoknya catatan ini dapat dalam buku Syed Fadil Al-Yarham yang cukup baik. Yang itu sekaligus menyatakan bahawa istilah yang digunakan pada masa dulu tentang India ini, orang India ini sebagai keling adalah satu perkara yang terhormat. Ya, bila mengatakan, tapi apa yang saya nak timbulkan di sini adalah tentang isu pengkhianat. Kalau pengkhianat itu adalah orang yang dalam istana itu memang biasa. Dua luar istana pun biasa. Tapi yang berlaku di zaman Melaka adalah kerana pengkhianatan ini berlaku dalam rangka orang yang terhormat. Orang terhormat pernah menjawat jawatan tinggi. Kemudian dia melakukan pengkhianatan yang cukup hebat hingga runtuh kekuatan Melaka itu. Melaka adalah sebuah kerajaan yang dahsyat, besar. Orang laluan Silk Road dan banyak perniagaan-perniagaan yang hebat-hebat berlaku di situ. Dan saya nak dalam masa sekejap lagi saya nak timbulkan soalan. Soalannya adalah kalau kita melakukan satu perbuatan yang khianat, kita tak sedar, itu adalah satu perkara yang mengagumkan saya, mengejutkan saya. Kerana saya heran, bagaimana semalam sahabat lama saya, Bukit Antarabangsa,
yang pernah mengatakan saya ni adalah adun yang terbaik selepas mereka di Melaya. Tapi dia sendiri telah khianat. Dia telah mengkhianatkan satu perkara yang sangat dahsyat. Dia tak sedar bila mengkhianat. Jadi saya ingat soalan saya adalah, kalau kita ada seorang bekas Menteri Besar Selangor yang kita telah bekerja seikhlas hati kita membantu dia agar kita cita-cita perancangan tercapai, tapi dia masuk Dewan semalam mengatakan kita bersekongkol dengan UMNO, tidak melaksanakan keadilan kepada UMNO. Dia besar untuk jawab soalan ini pada dia, dan kita nak benda ni dijelaskan, dan saya nak minta dijelaskan pada saya bahawa yang kita nak adalah, adakah pengkhianat begini menjadikan satu standard orang Malaysia terlalu rendah tentang nilai. Baik, terima kasih Ulu Ulu Kelang. Kelang. Dah habiskan masa Poin yang lah. poin yang baik. Saya setuju dengan Ulu Kelang, dan kita pun sedia maklum. Kalau kita himbau sejarah, bila kita baca sejarah Melayu, sejarah tamadun Cina, sejarah India dan pelbagai sejarah tamadun-tamadun ini, memang berlaku pengkhianatan dalam kerajaan ataupun dalam satu-satu peradaban. Dan pada kebiasaannya sejarah merakamkan mereka yang khianat ini pastinya akan dihukum. Dan alhamdulillah dalam PRU yang lepas kita telah menyaksikan pengkhianat ini telah dihukum oleh orang-orang Gombak sendiri. Jadi kita tahu pilihan raya negeri akan datang ni, kita yakin insya-Allah orang-orang Selangor kenal siapa pemimpin mereka yang benar-benar membawa mandat rakyat dan siapa pemimpin mereka yang khianat. Ini saya minta masukkanlah dalam ucapan saya dalam insert nanti. Terima kasih Ulu Kelang. Saya sambung. Jika kita menghayati mesej dan iktibar daripada sejarah, kejayaan pemerintahan Sultan Mansur Shah di negeri Melaka ketika itu dirakamkan menerusi gandingan kebijaksanaan bendahara, yang ini pentadbiran kerajaan negeri dan kewibawaan paduka Sultan Melaka, iaitu institusi beraja. Inilah model pemerintahan turun-temurun yang kita warisi dari nenek moyang kita, dan model pemerintahan ini telah disesuaikan pada zaman kita ini menerusi konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, dan sewajarnya dipertahankan demi menjamin kelangsungan serta kestabilan pentadbiran negara dan negeri Selangor. Kejayaan konsep pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ini telah dibuktikan di negeri Selangor menerusi kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memerintah negeri, juga pentadbiran kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Menteri Besar yang berjaya mengemudi pelbagai cabaran ekonomi dan politik sepanjang tempoh 5 tahun ini. Alhamdulillah, sebagai rakyat negeri Selangor, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dikurniakan seorang raja yang bijaksana dan sentiasa meletakkan keutamaan rakyat dan negeri mendahului kepentingan lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Duli Yang Maha Mulia Tuanku dengan kesihatan yang baik dan kekal qarar memerintah rakyat negeri Selangor dengan adil dan saksama. Yang berhormat Speaker, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor di atas kejayaan mencatatkan jumlah kutipan hasil tertinggi dalam tempoh 6 tahun ini, dan juga turut mencatatkan sumbangan terbesar kepada KDNK Malaysia. Pencapaian ini secara jelas menzahirkan komitmen serta usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan hasil negeri dan memacu ekonomi negara meskipun dalam iklim ekonomi global yang tidak menentu. Dalam usaha merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri menerusi pelaksanaan rancangan Selangor Pertama, saya berharap pihak kerajaan negeri tidak akan menyisihkan pembangunan semula kawasan-kawasan perumahan lama yang telah dibangunkan. Lebih harap pelaksanaan RS1 ini bukan sahaja bertujuan untuk membangunkan negeri dari segi material dan infrastruktur yang hebat, bahkan turut bersifat serampang dua mata, yakni menyasarkan kepada ikhtiar untuk merapatkan jurang ekonomi rakyat serta membasmi masalah kemiskinan bandar. Ini selaras dengan gagasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerusi komitmen beliau yang diungkapkan dalam Pembentangan Belanjawan 2023 untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Saya harap pihak kerajaan negeri dapat bersama-sama mendukung agenda ini dan menerapkannya dalam setiap dasar pembangunan negeri. Yang berhormat Tuan Speaker, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan tahniah kepada Perbadanan Perpustakaan Selangor untuk penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang diadakan baru-baru ini pada Disember yang lalu. Sepanjang 10 hari dijalankan, saya berpeluang berkunjung ke sana
Dan saya melihat ianya antara yang paling berjaya kerana telah mencatatkan anggaran pulangan keuntungan yang bernilai lebih kurang 4.5 juta ringgit dengan jumlah pengunjung seramai 229,832 orang. Saya difahamkan kos penganjuran SIBF ini telah menelan belanja sebanyak 1.3 juta ringgit dengan 800,000 ringgit dari peruntukan kerajaan negeri, manakala bakinya adalah daripada tajaan pihak swasta. Jika dinilai secara objektif, anggaran keuntungan yang dinikmati oleh pengusaha dan pemain industri buku ini amat memberangsangkan dan ini secara tidak langsung membantu melonjakkan pertumbuhan industri buku yang kini berdepan dengan cabaran digitalisasi. Justru sebagai sebuah kerajaan negeri yang mendukung usaha memudayakan ilmu dan pemantapan modal insan, saya menyeru syarikat-syarikat berkaitan kerajaan negeri agar turut serta menyokong usaha pihak PPAS dalam memartabatkan budaya membaca dan membantu penganjuran SIBF di masa akan datang menerusi tajaan sama ada dalam bentuk sumbangan keuangan ataupun menerusi pembelian baca-baca buku untuk disumbangkan kepada pegawai dan kaki tangan mereka. Saya juga berharap terakhir Yang Berhormat, sikit lagi. Yang terakhir. Okey. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku yang menyambut baik pendirian tegas Kerajaan Pimpinan dan Menteri tentang jaminan untuk tidak mengiktiraf golongan LGBT dan konsep negara sekular. Pendirian ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memelihara prinsip Islam yang berteraskan kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Budaya songsang yang dibawa oleh kelompok pendukung LGBT ini bukan hanya ditolak oleh agama Islam, bahkan tidak diiktiraf oleh mana-mana agama utama di dunia ini. Setiap agama mengajarkan kita agar memelihara dan mempertahankan kemuliaan perkahwinan dengan izin sanctity of marriage di antara lelaki dan wanita dan bukannya mengagung-agungkan budaya songsang yang bertentangan dengan norma manusiawi. Justru pihak kerajaan negeri menerusi agensi berkaitan seperti JAIS harus bertindak tegas dalam mengekang dan membantras budaya LGBT ini yang sememangnya bertentangan dengan norma serta nilai masyarakat di negara kita. Penguatkuasaan undang-undang perlu lebih tegas dan konsisten demi mencegah budaya songsang ini daripada menular di kalangan masyarakat, terutamanya kanak-kanak dan remaja. Poin terakhir saya, Tuan Speaker, dalam kita bicarakan tentang kejayaan pentadbiran kerajaan negeri, pastinya ia ditunjangi oleh komitmen serta dedikasi berterusan daripada jentera penjawat awam negeri. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penjawat awam di negeri Selangor, sama ada dari kumpulan pengurusan maupun sokongan yang telah memberikan sumbangan dan khidmat luar biasa untuk rakyat negeri Selangor. Keharmonian dan perpaduan di antara rakyat perlu terus dipertahankan. Mengimbau kembali sejarah pembentukan Kerajaan Perpaduan pasca PRU 15 yang lalu, kita telah menyaksikan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dalam meleraikan kebuntuan politik, memandangkan tiada mana-mana gabungan parti politik yang memiliki majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan. Tatkala Seri Paduka Baginda mencadangkan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional membentuk Kerajaan Perpaduan, kita dikejutkan dengan sikap dan pendirian biadab pengerusi Perikatan Nasional yang kini menghadapi pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa di mahkamah yang menolak secara terbuka cadangan oleh Seri Paduka Baginda. Alhamdulillah, dengan meletakkan keutamaan negara dan rakyat mengatasi kepentingan politik, kita akhirnya menyaksikan pembentukan sebuah kerajaan perpaduan yang menggabungkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Parti Warisan, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat dan Parti Bangsa Malaysia. Namun, begitu, mutakhir ini, okey, saya nak habiskan dan landing. Kota Anggrek landing, saya dah bagi 3 kali ya. Kita masih lagi mendengar segelintir pemimpin politik bertopengkan Islam yang merancang makar untuk memecah belahkan perpaduan dan meruntuhkan kerajaan yang dibentuk secara sah di sisi perlembagaan. Tindakan jelik dan terdesak ini menzahirkan sikap sebenar mereka, pimpinan Perikatan Nasional yang pada ketika kempen pilihan raya yang lalu berkempen di atas modal fitnah dan sentimen perkauman sempit. Inilah wajah sebenar mereka. Mereka tidak segan silu untuk memutar belit ajaran Islam demi kepentingan politik mereka. Bahkan mereka berani menyanggah titah Raja-Raja Melayu. Mereka inilah kelompok yang gila kuasa dan sanggup berbuat apa sahaja demi jawatan dan kedudukan. Nasib rakyat, masalah ekonomi dan kestabilan negara tidak pernah menjadi keutamaan mereka. Ingatlah
dan renungkanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-54. Sesungguhnya mereka merancang dan Allah juga merancang dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Kalau nak jadi kerajaan, tunggu pilihan raya umum akan datang. Itu baru betul. Alhamdulillah, selepas 3 bulan negara ini ditadbir oleh kerajaan Madani yang menerapkan konsep Malaysia Madani, rakyat telah mula melihat dan membuka mata dengan pelbagai ikhtiar dan langkah agresif untuk menangani masalah-masalah rakyat, memacu semula ekonomi, membasmi kemiskinan tegar, menarik pelaburan asing, memelihara martabat Islam serta usaha-usaha lain untuk mengangkat semula maruah dan kegemilangan negara kita. InsyaAllah, berbekalkan prestasi cemerlang sejak 2008 ditambah dengan komitmen luar biasa Kerajaan Perpaduan dalam mensejahterakan kehidupan rakyat, saya percaya, saya yakin rakyat Selangor akan terus mendukung dan memberikan mandat kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Yang berhormat Tuan Speaker, saya menyokong usul menyembah ucapan terima kasih serta menjunjung kasih ke atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Terima kasih. Terima kasih Kota Anggerik.